Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama saya Mona Jasman untuk waktu ini untuk rancangan Alhamdulillah petang ini bersama rancangan Fas'aluna. Dan bersama pada waktu ini di Konti, Masya Allah, pada hari ini yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi Apa wabarakatuh. khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, lama tak jumpa ni di Iyalah. Konti, Doktor. Konti dah jarang datang. Iya, Alhamdulillah. Sihat ya, Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Doktor masih meluangkan masa kepada Fas'aluna pada petang ini. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Dan untuk anda yang ada soalan, pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp Konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Dan untuk petang ini, insya-Allah bersama doktor akan membincangkan tentang gender dalam Islam, persaingan atau penyempurnaan. Ya. Insya-Allah. Dan mungkin sebagai mukadimah untuk waktu ini, doktor, mungkin kita nak tahu bagaimana Islam melihat isu gender ini atau jantina ini bagaimana. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Mona dan para pendengar yang dihormati sekalian, kerana kita diberikan lagi ruang, nikmat dan juga kesempatan untuk bersama-sama lagi dalam rancangan Fas'aluna kita. Dan insya-Allah pada hari ini kita nak berbicara tentang satu tajuk yang penting juga dan hangat juga, berkaitan dengan gender ataupun kadang-kadang dinamakan jantina dalam bahasa Melayu. Walaupun sebahagiannya ada perbezaan juga tu antara apa yang dipanggil gender dan jantina, tapi isunya ialah kita nak bercakap tentang lelaki dan wanita inilah yang Tuhan jadikan. Adakah ia persaingan atau penyempurnaan? Nah, itu sebagai tajuk sajalah. Mungkin kita sedia maklumlah, pada ketika ini ada beberapa isu yang kadang-kadang dibangkitkan berkaitan dengan gender ini, kan, lelaki dan wanita. Sehingga kadang-kadang kedua-dua jantina ini dilawankan, kan, ataupun disaingkan atau dipertandingkan, dan itu akhirnya menyebabkan timbul kadang-kadang isu-isu yang bagi kita dia bukan isu yang original sebenarnya dalam Islam. Dalam Islam benda tu bukan masalah, tapi dipermasalahkan, kan. Misalnya kita bercakap tentang nak menyamakan betul-betul antara lelaki dan wanita, kan, atas dasar kita kata equality lah, persamaan, kan. Ialah itu susah juga ni buat saya bercakap ni lelaki yang Mona yang mendengar dan juga perempuan, kan. Tetapi itu isunya. Kalau kita melihat kedua-dua tu sebagai satu saingan, pertentangan atau perlawanan, maka sering ada perasaan bahawa kalau kita lelaki kita akan prejudis kepada wanita, dan bila kita wanita kita akan sentiasa rasa lelaki itu kita punya lawan kita lah, kan. Saingan kita. Betul. Orang Kelantan kata saing tu kawan kan sepatutnya. Bagusnya. Tapi yang kita maksud saing itu maknanya seolah-olah macam berlawan. Iya, betul. Misalnya apa yang misalnya dilakukan oleh
lelaki itu mesti nak juga dilakukan oleh wanita misalnya, atas dasar persamaan tadi tu. Ya. Ataupun kalau ada keburukan ataupun tindakan yang buruk dilakukan oleh seorang lelaki terhadap seorang wanita, maka dia akan cepat dianggap sebagai yang jahat itu lelaki. Kan? Dan yang selalu jadi mangsa itu wanita, kan? Ya. Walaupun kes tu satu saja, seorang lelaki dengan seorang, katalah dalam sebuah keluarga. Seorang suami dalam keluarga A mungkin akhlaknya buruk, jenis panas baran kan, cepat marah apa semua. Ya. Jadi apa-apa sahaja isu kecil jadi besar dan kadang-kadang sehingga berlaku kekasaran fizikal, mencederakan misalnya. Dan bila kes itu misalnya dibangkitkan dalam akhbar ataupun diviralkan, maka yang geng perempuan akan mengatakan, inilah lelaki, kan. Jadi kesnya satu, tapi dijadikan sebagai kes perlawanan antara dua kelompok yang cukup besar dalam dunia ni, iaitu dua kelompok je, iaitu lelaki dan wanita, kan. Macam seorang tu wakil semua. Jadi wakil pula. Ya. Itu kadang-kadang dia jadi masalah kalau sering dibuat begitu, kan. Ya. Walaupun ialah kita akui bahawa yang banyak kesnya suami yang dera wanita lah, dera isteri. Tapi sekarang ni katanya isteri pun ada dera suami juga. Dia belajar sifu. Kadang-kadang dia dera dari segi fizikal kalau kena yang isterinya kuat dari segi fizikal. Tapi kalau isterinya kuat dari sudut mungkin akalnya, kan, dia lebih pandai ke apa semua, kadang-kadang dia boleh dera dari sudut akli pula, kan. Kan dia mental tu. Itu kadang-kadang lebih bahaya lagi. Ya. Kadang-kadang isu ini juga dibangkitkan dalam konteks agama juga. Dengan mengatakan bahawa hatta hukum hakam agama itu pun macam menyebelahi satu jantina sahaja. Kan, lelaki misalnya. Adalah kes-kes dibangkitkan, kes poligami lah, kes harta warisan, kan, ataupun faraid, kan. Kemudian itu macam seolah-olah saya banyak bawa kes yang orang perempuan saja yang membangkitkan, tapi lelaki pun ada juga kadang-kadang wanita tidak diberikan ruang hanya kerana dia wanita. Sedangkan ruang dan peranan itu dia boleh mainkan, kan. Kalau katakanlah ilmu misalnya, dia menjadi pensyarah ke, jadi pegawai ke apa semua, sepatutnya tak timbullah isu dia wanita atau lelaki kalau dia berkeupayaan, kan. Tapi kadang-kadang yang lelaki pun hanya kerana ni perempuan ni nanti susah nanti, kan. Padahal dalam beberapa hal banyak yang wanita itu kadang-kadang lebih efisien lagi buat kerja, lebih menjaga masa, lebih jaga duit, kan. Contohnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, isunya bukan sangat isu lelaki versus wanita tau. Dia bukan pertandingan. Tetapi isunya adalah isu di mana kita nak meletakkan dua jantina ini. Kan, di tempatnya, di mana tempatnya dan bagaimana. Jadi itu mungkin benda yang kita boleh bincangkan lebih lanjut, Mona, ya. Bila kita nak bercakap tentang isu gender atau isu jantina dalam Islam ni, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas mukadimah ini dan pencerahan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar. Kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Ekim FM. Terus setia bersama kami, berehat seketika, kembali selepas ini. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna dan masih bersama di Konti IKIM pada waktu ini yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Dan untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda pada waktu ini di talian konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Masih bersama doktor, dah ada beberapa isu yang doktor terangkan. Mungkin kita nak sambung kembali. Silakan doktor. Ya, terima kasih Mona. Sama. Tadi bila saya beri beberapa isu itu menunjukkan bahawa walaupun kita kata tadi sebenarnya ia mungkin tidak menjadi masalah pada asalnya, tetapi kadang-kadang diisukan kerana cara kita melihat itu kadang-kadang tersilap. Misalnya tadi kita letakkan bahawa lelaki dan wanita itu sebagai dua kelompok yang sentiasa bertentangan kan. Jadi mereka itu harus sentiasa sahaja bersaing, bertanding. Padahal tidak semestinya begitu. Dan kita pun bukan nak menyebelahi satu pihak dan nak menyalahkan satu pihak. Macam saya sebut tadi, kadang-kadang kekeliruan itu ada pada golongan wanita yang salah faham itu, tetapi kadang-kadang yang lelaki pun dia melihat itu dengan cara yang salah kerana cara pandangnya itu juga hanya melihat bahawa dua ni berlawan kan. Jadi bagaimana Islam melihat tentang isu ini? Pertama sekali kita kena lihat bahawa kedua-dua ini ciptaan Allah SWT. Lelaki dan wanita ni dua-dua ciptaan Tuhan. Kalau nak salahkan beza tu salah, kita mungkin kena nak salahkan siapa dengan salahkan Tuhan yang menjadikan di sana perbezaan. Betul. Yang keduanya, adakah benar-benar berbeza antara lelaki dan wanita? Jawapan saya, dia sama dan berbeza. Sama pun ya, berbeza pun ya. Sama dalam erti kata, kedua-duanya makhluk Tuhan. Kedua-duanya manusia. Kedua-duanya Tuhan jadikan sebagai hamba. Mukallaf. Yang ada tanggungjawab. Kedua-duanya ada potensi untuk mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Kedua-duanya berpotensi untuk beriman kepada Allah SWT. Kedua-dua lelaki dan wanita itu juga berpotensi untuk masuk syurga. Yang sama. Itu sama. Itu persamaan-persamaan yang ada. Kedua-duanya boleh mendapat takwa kalau mereka berusaha untuk memperkukuhkan hubungan dan juga kecintaan dengan Allah SWT, maka dia akan mencapai iman, takwa, benda-benda yang cukup tinggi dalam agama. Tetapi berbeza pun ia juga. Kerana hakikatnya Tuhan menjadikan secara fizikal misalnya. Kedua-dua ni berbeza. Tetapi perbezaan yang fizikal itu adalah perbezaan yang sepatutnya kita tidak lawankan. Kan? Dan ada fungsi dan ada peranannya apabila Tuhan menjadikan dia berbeza. Misalnya bila berbeza itulah ada tarikan. Kan? Sepatutnya bukan berlawan. Tuhan jadikan beza lelaki dan wanita itu dari segi fizikal sebab nanti ada tarikan. Sebab itu yang normal lah. Sebab normal lah. Dan akhirnya ada fungsi untuk misalnya berkeluarga. Untuk berkeluarga. Dia sudahlah. Dan meramaikan zuriat misalnya. Kalau tak ada tarikan, macam mana nak berlaku kekeluargaan dan hubungan itu, kan? Itu satu perbezaan. Yang keduanya, perbezaan itu ialah dari segi fungsi untuk memperkukuhkan institusi keluarga itu. Kan? Kalau lelaki dengan lelaki berkahwin misalnya, kan? Nantinya dari segi emosinya pun sama saja. Yang ni marah, ni pun marah juga, kan. Tapi bila lelaki dan wanita itu, bab emosi itu Tuhan bagi banyak pada wanita. Mungkin bab keberanian, bab apa tu diberi lebih pada lelaki. Kerana apa? Kerana kedua-duanya tu ada peranannya dalam konteks kekeluargaan. Yang si lelaki nanti kena menjadi qawamun, kan? Kena menjadi ketua dan pemelihara juga, pengawal dan juga penjaga hak dan kehormatan wanita yang di bawah lindungannya, sama ada isterinya atau anaknya. Jadi keberaniannya untuk itulah. Dan kekuatan fizikal itu pula yang dibuat lebih, yang diciptakan lebih oleh Allah Ta'ala itu untuk dia nanti mengetuai keluarga itu dan mencari rezeki pada asasnya untuk keluarga. Sebab itu dia lebih kuat itu. Dan nantinya memberi nafkah pula kepada isteri dan anak. Jadi orang lelaki jangan kelebihan fizikal yang Tuhan bagi itu digunakan untuk dia tumbuk isteri dia yang tadi kekeh tadilah. Ataupun menghalang golongan wanita daripada mendapat hak-haknya. Dengan kekuatan itu digunakan untuk menghalang hak yang sepatutnya diberikan kepada wanita. Jadi kalau kita tajuk kita itu sama ada di persaingan atau penyempurnaan. For sure jawapan kita ia adalah penyempurnaan. Dia menyempurnakan. Kerana kedua-duanya itu berbeza, tapi dia berbeza dalam satu macam kita letakkan jigsaw puzzle tu, kan? Puzzle tu. Dia memang beza-beza, tapi bila kita masukkan tu dia cantik saja. Dia lengkap, dia melengkapkan. Jadi sepatutnya perbezaan itu didekatkan, diharmonikan, dan sebagaimana Tuhan juga jadikan fitrah lelaki dan wanita itu tertarik antara satu dengan yang lain, maka gunakanlah itu untuk kita menyempurnakan, bukan kita berlawan. Dan jelas kalau kita tengok Quran pun menyebut dalam surah dalam ayat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum, kan? Bahawa Tuhan menjadikan kamu itu wahai manusia, sungguhnya kami menjadikan kamu itu laki dan wanita, dan menjadikan kamu itu ada syu'ub, ada qabail, ada kelompok, ada kabilah. Tapi akhirnya Tuhan kata lita'arafu, untuk kamu itu sentiasa kenal mengenali. Dan sentiasa lengkap melengkapi. Kerana perbezaan itu bukan perbezaan yang nak dipertentangkan, tetapi perbezaan itu adalah perbezaan yang nak diharmonikan. Dan kalau kita sibuk membezakan diri kita dengan benda-benda yang bersifat luaran itu sebenarnya kita hanya akan kecewa. Sebab apa? Sebab yang tu tak boleh diubah. Kan? Kita jadi, Tuhan dah jadi lelaki, kita nak jadi wanita, kan? Makan masalah kalau kita tengok
kalau ada orang yang cuba buat begitu ataupun jadi wanita nak jadi lelaki pula. Dia jadi masalah kerana dia tak nak menerima kejadian yang Tuhan telah takdirkan kepada dia itu. Ataupun kita sibuk membezakan antara yang cantik dengan yang tak cantik kan. Dia yang dah tak berapa cantik tu, dia dah tak boleh nak buat apa dah. Kan dia pasang hidung baru pun mana lama-lama masalah juga sebenarnya. Jadi eloklah kita biarkan benda yang berbeza itu kekal berbeza, tetapi ia tidak fundamental, tapi kita cari benda yang persamaan tadi itu, tetapi benda itu fundamental. Apa dia yang sama dan fundamental itu? Ialah yang iman, ilmu, takwa yang kita sebutkan tadi. Sebab yang ini, dia cantik ke, dia kurang cantik ke, dia masih boleh mendapat iman. Dia lelaki ke, dia wanita ke, kalau dia bersungguh-sungguh tunduk kepada Allah Ta'ala, dia masih boleh mendapat ketakwaan dan keimanan. Kalau dia rendah sikit ke, tinggi ke kan, tak kisah, no matter kan. Kerana apa? Kerana itu tidak menjadi halangan untuk masing-masing mendapat kelebihan untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu cara Islam melihat perbezaan lelaki dan wanita itu adalah perbezaan yang bukan fundamental, tetapi Tuhan jadikan perbezaan itu untuk masing-masing mainkan peranan masing-masing. Tapi kalau masing-masing lupa peranan yang perlu dimainkan, tapi sibuk dengan perkara-perkara yang tidak utama itu, maka sebab itu sehingga kini kita banyak masalah tentang gender ini. Kerana sibuk sangat kita nak lawankan antara dua tu, sedangkan kedua-dua itu sebenarnya ada peranan yang besar untuk dimainkan bersama. Bersama. Masya Allah. Itulah kita kena faham betul-betul peranan dan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak itulah kata doktor, kalau berani pun masing-masing ada berani dia. Maknanya dia lelaki tak berani juga beranak. Kalau tengok darah tak berani juga. Betul. Ada perbezaan, tapi Allah ciptakan maknanya untuk pada wanita itu ada Tuhan bagi bentuk-bentuk keberanian yang orang lelaki yang pun lain tak mampu untuk ni kan. Nak tengok darah pun tak boleh kan. Suruh dia gantung batu kat perut dia 9 bulan tengok. Macam mana dia boleh tak bawa setiap hari kan. Dia takkan mampu kan. Alhamdulillah. Itulah syukur alhamdulillah atas segalanya. Dan para pendengar, kita berehat seketika. Ada soalan pada waktu ini doktor bertanya dari perempuan, bagaimana cara untuk menasihati orang lelaki yang mempunyai ego yang tinggi. Dan satu lagi dari lelaki. Tapi ini dari Negeri Sembilan, saya tak pandai macam Syafiq. Dia kata tanggungjawab lelaki bagi nafkah perempuan. Tanda soal lah tu. Ya, tanda soal. Okey, untuk para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bekerja adalah suatu ibadah yang dinilai tinggi di dalam Islam. Sebab itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, wa qul i'malu, dan hendaklah kamu beramal, nanti akan dipamerkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya dan orang-orang yang beriman, dan kamu akan dibalaskan atas apa yang telah kamu kerjakan nanti pada hari kiamat. Bermakna ini adalah suatu suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang itu beramal dan bekerja. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak, antipati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu
Jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, inspirasi, euforia, Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Dan masih bersama di waktu ini di Konti IKIM yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Dr. Mamsih membincangkan tentang gender dalam Islam, persaingan atau penyempurnaan. Dan ada soalan pada waktu ini, Doktor, yang kita bacakan tadi. Ada soalan dari seorang lelaki bertanya, tanggungjawab lelaki bagi nafkah perempuan bagaimana? Okey. Dan juga dari perempuan pula bertanya, bagaimana cara untuk menasihati orang lelaki yang mempunyai ego yang tinggi? Okey. Silakan doktor, bagaimana? Ya, susah tu. Kita pun dah bagi peluang dua-dua bertanya. Ya, alhamdulillah. Yang perempuan tanya bagaimana nak menasihati lelaki yang ego. Yalah, dia boleh jadi dia ego kepada isteri dia kan. Tetapi mungkin juga dia ego sebagai lelaki dengan kawan-kawan apa semua tu. Senang je tanya dia, yang dia ego sangat dengan perempuan tu, dia sedar tak bahawa dia pun datang daripada perempuan. Kan? Maknanya daripada mana dia datang kan? Yeah. Dia datang daripada ibu dia kan? Maknanya yang menjadi asbab kepada wujudnya itu pun Allah Ta'ala yang menjadikan, tetapi menjadi asbab itu adalah seorang wanita. Jadi maknanya hina dia di situ kan. Hina dia di situ dari segi kedudukan. Dan dah pasti dia kena dengar IKIM lah. Baru dia. Kerana kita sering mengetengahkan ialah bagaimana Islam melihat kekeluargaan. Kita juga ada sesi-sesi kita tengok dalam rancangan kita bercakap tentang masalah keluarga. Dan di situ kita terangkan bahawa sebenarnya macam kita sebut tadi, tidak ada kelebihan kepada lelaki itu kerana kekuatan fizikal yang Tuhan bagikan itu datang bersama taklif yang cukup berat. Kan, taklif yang cukup berat. Sebab itu Mona, kalau boleh kita jangan melihat lelaki dan wanita ni di luar institusi keluarga. Sebab bila Tuhan jadikan manusia itu jantina lelaki dan wanita ini, sebenarnya penyempurnaannya itu lebih nampak bila dia berlaku dalam institusi keluarga. Sebab apa? Bila institusi keluarga ni dia punya basic, dia kena ada suami dan isteri kan. Itu sendiri dah ada dua jantina yang berbeza. Dan macam kita sebut tadi, dalam perkahwinan itu kedua-dua itu dia harus menyempurnakan antara satu dengan yang lain. Yang lelaki punya peranan untuk menjadi pemimpin keluarga, dan yang si isteri berperanan untuk membimbing anak-anak dan juga mungkin membantu suaminya itu untuk membina keluarga tersebut. Jadi kalau masing-masing tahu peranan, dia dah tak ada ego lah kat situ kan. Dan kalau dia fikir wanita juga nantinya akan melahirkan anak, mengandung, melahirkan anak, bersalin, tu semua merupakan satu pengalaman-pengalaman yang juga berat sebenarnya, yang mungkin orang lelaki sendiri macam Mona sebut tadi takkan mampu melakukannya. Itu sendiri sudah boleh menurunkan ego seorang kalau dia benar-benar sedar lah. Dia benar faham, dia menggunakan kefahaman dia untuk memikirkan perkara tersebut. Dan dah pasti dalam Islam kita semua ni bukan hidup untuk menunjukkan ego kita kan. Kita ada tugas untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada ruang untuk sebenarnya kita hanya menunjukkan ego kita. Dan kalau kita hanya ego dengan jantina yang Tuhan jadikan mungkin dari sisi fizikalnya kurang daripada kita, itu lemah sangatlah kalau ego macam tu kan. Kalau nak ego pada orang lelaki jugalah kan. Sama. Dan ego pada orang yang mungkin lebih hebat daripada. Tengok apa yang akan berlaku kan. Jadi itu penakut lah. Itu bukan ego. Kemudian yang mengatakan lelaki beri nafkah, perempuan tanda soal itu. Itulah kalau dalam konteks keluarga, banyak peranan kalau seorang perempuan itu kan, dia menjadi seorang isteri yang akan sentiasa berkhidmat kepada suami dan kepada keluarganya juga. Dan sentiasa memastikan bahawa keluarga, anak-anak itu terdidik dengan didikan yang baik.
Bukan sekadar didikan ilmu, tapi juga didikan akhlak, didikan emosi dan lain-lain lagi. Dan peranan-peranan begitu banyak yang kelebihannya itu pada wanita, Mona, ya. Kalau anak menangis malam pun selalunya lelaki dia sabar. Dan dia cepat sabar. Dia kata awak pergilah. Saya ni jenis sabar tinggi. Jadi dia tak buat apa-apa. Sabar dengan tak buat apa-apa. Jadi akhirnya perempuan juga yang akan buat. Jadi sebenarnya masing-masing itu punya peranan yang banyak. Oleh kerana itu lelaki dengan kekuatannya itu, maka sesuailah dia menjadi orang kata apa, breadwinner kan. Dia yang mencari rezeki, dia yang ni. Walaupun masyarakat hari ini mungkin sudah sedikit berbeza. Ada kes yang kadang-kadang suami tak kerja, isteri kerja kan. Jadi tapi mungkin tak banyaklah kes-kes macam tu. Tetapi masih lagi umumnya itu dari segi pertanggungjawaban keluarga itu dalam Islam, yang suami itu qawwamuna 'alan nisa. Dia mesti menjadi pemimpin, dia mesti menjadi orang yang mengambil tanggungjawab yang lebih besar dalam memastikan keluarga itu terpelihara dan juga terdidik dan terbina dengan baik. Isu yang mungkin saya sebut tadi, Mona, tentang masalah menyalahkan agama itu juga kadang-kadang saya rasa kita kena lihat dan perhatikan pandangan-pandangan yang kadang-kadang mengelirukan. Ada pandangan yang mengatakan bahawa dia kata, tahu tak sebab apa hukum hakam agama ni banyak menyebelahi orang lelaki saja. Hukum fiqahnya, hukum harta warisannya, hukum poligami. Kerana dia kata fuqaha kita ni semua lelaki. Kan? Imam fiqh kan, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki semua kan lelaki. Kemudian yang buat hukum hakam itu semua yang tulis kitab-kitab tu semua lelaki. Sebab itu dia punya hukum tu cenderung untuk ke arah lelaki. Saya ingat tak betul cara berhujah begitu. Kerana hukum hakam itu bukan dibuat oleh ulama-ulama lelaki ni kan. Hukum hakam tu memang sudah tersedia ada. Tetapi huraian fiqah hanya itu. Dan bila mereka memberikan huraian hukum itu, pandangan hukum itu bukan ia dipengaruhi oleh kelelakian dia kan, tetapi dia dipengaruhi oleh ilmu dia, dan ilmu tu dia tak ada jantina lelaki dan wanita. Kalau wanita pun menjadi faqihah kan, faqih wanita pun dia akan bagi pandangan yang sama. Ataupun dia menjadi mungkin qadi ke kan. Sekarang ni kalau di Malaysia ada hakim syar'i wanita. Pun dia akan memberikan hukum berdasarkan sumber-sumber yang sedia ada. Hadis, Al-Quran kan, qiyas dan lain-lain lagi. Dan itu dia tidak ada gender kat situ. Tetapi kita tidak nafikan. Ini yang kita nak bagi qualification lah. Tidak kita nafikan ada kecenderungan kadang-kadang orang lelaki itu untuk dia menggunakan kelelakiannya itu untuk mendera, untuk mendiskriminasi, untuk menindas. Tetapi isunya di situ, Mona, yang menjadi sebab kepada penindasan itu bukan kerana kelelakian dia semata-mata. Itu kerana akhlak dia. Kerana keburukan akhlaknya. Maknanya yang nak dibetulkan ialah akhlak dia. Bukan nak disalahkan sebab dia lelaki itu. Kerana banyak di luar sana suami-suami lelaki lah kan, suami pastinya lelaki yang adil, yang baik, yang berakhlak baik, yang menjaga keluarganya, menyayangi isterinya, ada mawaddah warahmah tu. Jadi kalau ada masalah-masalah penindasan, masalah dera ke apa semua, kita kena tengok tu dari sudut akhlak, dari sudut ilmu. Mungkin dia kurang ilmu agama, dia kurang ilmu akhlak, dia tidak bertanggungjawab. Itu semua bukan isu jantina tu. Itu semua merupakan isu akhlak. Jadi kalaulah isu akhlak, kita deal secara akhlakiyah. Tingkatkan ilmu dia, tingkatkan kefahaman dia, tingkatkan keagamaan dia, insya-Allah perkara itu akan selesai. Dan kalau tentang akhlak ni, dia bukan juga hanya tertumpu pada lelaki. Ramai juga yang wanita-wanita juga akhlaknya kadang-kadang rendah dan buruk, dan melakukan perkara-perkara kadang-kadang meninggalkan keluarga, kadang-kadang buang bayi lah apa semua tu. Bukan sekadar isunya isu kewanitaan atau kelelakian, tetapi sekali lagi itu isu akhlak.
Kalau wanita pula buat benda-benda macam tu, kita tak salahkan dia sebagai wanita. Kita akan kata itu seorang manusia, kebetulan dia wanita, tapi akhlaknya buruk. Kan? Jadi balik kepada isu yang saya sebut awal tadi, Mona, ya. Sebenarnya Tuhan jadikan semuanya walaupun berbeza dari segi jantina, tetapi dari segi potensi, dari segi peluang untuk dia menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik, itu semua sama. Masing-masing kena berusaha saja. Kalau dia ada ilmu, dia ada iman, dia ada taqwa, insya-Allah sama ada lelaki atau wanita, ruang dia untuk masuk syurga tu semua besar belaka, kan. Malah yang kalau wanita rasa macam tak puas hati, kenapa? Zaman Nabi pun dikhabarkan ada kelompok yang wanita dia tak puas hati. Kenapa hanya lelaki yang diberikan peluang untuk solat Jumaat secara berjamaah? Kenapa lelaki boleh berkahwin lebih apa semua? Dia pergi komplain dekat Rasulullah. Rasulullah kata sebenarnya peluang kamu juga lebih besar kalau dia ketaat kepada suami, misalnya dia melakukan amalan-amalan agama itu dengan baik. Sebenarnya peluang mereka itu dalam beberapa hal lebih mudah lagi berbanding dengan lelaki yang tanggungjawabnya banyak. Dia datang dengan tanggungjawab tu lah. Kalau dia tidak melakukan tanggungjawab itu dengan baik, maka itu menjadi beban dan dosa kepada lelaki tersebut, kan. Jadi sekali lagi, kelebihan jantina itu sama ada lelaki atau wanita itu tidak menjamin kita untuk secara automatik dapat masuk syurga ke apa semua. Akan tetapi yang menjadi peluang kita mudah itu adalah hal-hal yang memang sama, takwanya, imannya dan Islamnya itu. Alhamdulillah. Itulah bila ada perbezaan di dunia, di akhirat ada tasawi. Kita masuk syurga sama-sama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak Dr. Farid, dan mungkin tinggal sedikit masa lagi Doktor untuk kesimpulan, silakan. Hari ini kita sekadar nak membangkit beberapa isu lah, dan isu ni bukan isu baru, mana isu yang lama, cuma kita nak pertekankan tentang persoalan perbezaan jantina itu, supaya dalam Islam kita jelas bahawa kedua-duanya itu dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam, walaupun ada perbezaan, tetapi perbezaan itu adalah tujuannya untuk melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang pertama. Yang kedua, walaupun berbeza dari segi potensi, dari segi kelebihan, dari segi peluang untuk kita menjadi hamba Allah yang baik, beriman, bertakwa, itu sebenarnya sama. Sama-sama. Terpulang akhirnya kepada masing-masing usaha dan jihad, ijtihad masing-masing. Kalau masing-masing bersungguh-sungguh, insya-Allah dia akan sampai kepada peluang-peluang tersebut. Tetapi kalau kita sibuk dengan menekankan perbezaan-perbezaan tetapi yang sebenarnya tidak membawa kita ke mana-mana, malah mungkin bermusuh lagi, mungkin jadi ego lebih tinggi macam yang disebut tadi itu, maka itu akan merugikan kita. Maka kita sama-samalah mencari ruang-ruang persamaan supaya kita lebih maju ke hadapan dan kita boleh dapat meningkatkan kualiti kehidupan dan keagamaan kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dr. Farid. Jazakallah ana kulla khair. InsyaAllah Doktor, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang bersama kami pada waktu ini, dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Infuriah Islami. Kota Baru 89.8